Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Azhan selaku pengurusi Ashhan selaku pengurusi majlis pada pagi ini. Ustaz Sobri selaku tuan rumah. Ustaz Sobri ya? Baik. Ustaz Reza selaku pengurusi ataupun kita kata pengurus bagi projek misi bantuan kebaling mewakili Global Ihsan bersama dengan Haji Hamid, Kak Majini dan juga Datin Sri TJ, kami bagi Datin Sri TJ dan semua hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama. Pertamanya saya mewakili rombongan daripada Global Ihsan dan juga daripada KUIPS, Kolej Universiti Islam Perlis, memohon kemaafanlah kerana kami terlewat sikit disebabkan oleh kerana ada jalan tutup kat bawah tadi. Kami duk junuh pusing-pusing. Ada jambatan tutup. Jadi kami tak boleh nak lalu kok jalan biasa, kami terpaksa lalu kok jalan luar biasa. Menyebabkan lewat sikit lah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita semua tahu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit ujian, musibah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya musibah ini kena pada semua orang. Bukan hanya pada kita saja. Orang yang bukan Islam pun kena musibah. Kalau kita tengok dalam TV, dekat US tu siap puting beliung. Cumanya, musibah yang Allah Ta'ala bagi pada orang mukmin ni, dia tak pergi sia-sia. Seperti mana dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, la yakunu dhalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fahuwa khairul lah. Wa in asabathu ad-dharra sabar, fahuwa khairul lah." Atau kama qal, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ajaib urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Kerana semua urusan hidupnya itu baik. Wala yakunu dhalika illa lil mu'min. Dan kebaikan ini tidak akan dapat melainkan hanyalah untuk orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Yang mana orang yang beriman ini, apabila ditimpa pada dia itu kesenangan, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan nikmat kelapangan hidup, syakar fahuwa khairullah, yang mana dia akan bersyukur dan itu baik untuk dia. Orang mukmin bila Allah Ta'ala bagi nikmat, dia bersyukur. Dia ucapkan Alhamdulillah. Dia memperbanyakkan sadaqah. Dia memperbanyakkan amal saleh. Dia memperbanyakkan ibadah. Itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar fahuwa khairullah. Kalau dia ditimpa dengan kesusahan, dia akan sabar. Dan itu juga baik untuk dia. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ma min syai'in yusibul mu'min atau yusibul muslim illa kataballahu lahu biha hasanah atau huttat anhu biha khati'ah." Atau kama qal, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang menimpa Muslim, tidak ada sesuatu musibah pun yang terkena pada seorang Muslim, hatta syaukah tusibuh, sehinggakan kalau jarum ataupun kita kata duri yang terkena pada badan dia. Duk jalan-jalan terkena duri, melainkan Allah Azza wa Jalla akan tulis bagi dia pahala.
ataupun Allah Ta'ala akan gugurkan dosa. Saya tahu hadirin mukminin apabila terkena musibah banjir ni, ada yang hilang dari sudut harta, ada yang rosak. Mungkin ada yang baru beli barang, ya? Kan, baru beli perabot, terkena air, terkena lumpur, tak boleh pakai. Kan? Banyak barang-barang elektrik yang tak boleh pakai, yang rosak. Mungkin kereta kena overhaul. Ia memerlukan kesabaran. Ia memerlukan kesabaran. Tetapi kesabaran ni tuan-tuan, dia tak akan pergi sia-sia. Yang mana kesabaran ini Allah Subhanahu wa taala akan ganjari. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah Taala berfirman, Allah Taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ini akan diberikan ganjaran pahala untuk mereka itu tanpa hisab. Tuan-tuan maklum tanpa hisab? Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, Allah Taala menyebutkan yang mana man hamma bihasanatin, siapa yang niat nak buat benda baik, fa'amilaha, kemudian dia buat benda baik itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, ataupun kita kata dapat satu pahala ila asyri, kita berkata asyri dha'fin, sehingga ke 10 kali ganda, ila sab'i mi'ati dha'fin ila adha'afin kathirah. Siapa yang buat satu kebaikan akan diganda 10. Akan diganda 10 paling kurang, ke 700 kali ganda dan mungkin lebih lagi. Jadi orang yang sabar ini akan diberikan ganjaran tanpa skema. Maksudnya tidak ada kiraan yang khusus. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat waktu mula-mula kena musibah tu kita kena tahan diri, ya. Jangan merampuh lah. Orang Perak kata merampuh. Orang Kedah kata apa merampuh? Merampuh ni kira macam tak boleh sabar. Meretui. Tak tahu lah betul ke tak. Saya ni walaupun kerja kat Perlis, kan, saya tak berapa boleh lagi bahasa utara. Saya orang Perak, kan. Orang Perak kata merampuh. Orang merampuh ni kira macam meretui, tak boleh sabar. Dia kena sabar daripada peringkat awal baru sempurna. Kerana ada satu hadis, Nabi SAW tengok seorang perempuan, dia menangis dekat kubur. Dia menangis teruk. Nabi SAW tengok dia, tak kena cara dia ni. Nabi kata apa? Isbiri wahtasibi. Sabar dan harapkan pahala daripada Allah. Sebab anak dia meninggal. Perempuan ni, dia mungkin tak perasan yang tu Nabi. Dia kata apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Kau pergi jauh. Dia kata kat Nabi, kau pergi jauh sikit. Kau bukan kena macam mana yang kau kena. Kan kadang-kadang biasalah kita kena musibah, orang duk kata sabar. Betul ke Ustaz? Boleh. Tara tu boleh lah, kan. Kita akan cakap, hang cakap senang lah. Sabar. Tapi sebenarnya orang yang pesan kat kita sabar ni, dia buat pesanan Tuhan. Wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita tak boleh kata apa, melainkan kita kena bagi tahu sabar je lah. Kan? Jadi dia kata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Jauh-jauh daripada aku. Kau tak kena boleh cakap. Nabi tak jawab lah. Nabi diam saja, Nabi balik. Lepas pada tu, baru perempuan ni tahu yang dia tegur tu Nabi. Baru dia tahu orang yang dia tegur tu Nabi. Dan dia pergi rumah Nabi, dia pergi jumpa balik. Dia kata, ya Rasulullah, saya sebenarnya tak perasan yang tegur tadi tu Rasulullah. Saya minta maaf lah. Nabi pesan kat dia apa? Nabi kata, innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika mana hentakan kali pertama. Ketika mana kali pertama kita kena hentak dengan musibah, waktu tu kalau kita boleh sabar, maka maksimumlah pahala yang kita akan terima. Itu yang pertama. Maksudnya, bila Allah bagi musibah ni, sebenarnya Allah Azza wa Jal nak bagi pahala kat kita atas kesabaran kita. Yang kedua, Allah nak buang dunia daripada jiwa. Saya dulu ada pengalaman. Saya, tuan-tuan, saya ni anak orang susah, anak B40 lah. Saya ni datang daripada keluarga B40. Memang susah, orang susah. Jadi bila
belajar, kebetulan balik dapat kerja. Dapat kerja tu okey lah kerja, jadi pensyarah universiti. Dapat kerja, beli kereta. Kereta bukan mahal pun, kereta Toyota je. Saya beli Toyota LT, sayang kat kereta. Sampai lah ni tak buka plastik lagi dekat dalam. Kereta baru. Sebelum ni kalau family beli kereta, kereta second hand je. Ni kereta baru. Sebab mula-mula pakai kereta second hand. Tapi sebab saya banyak ceramah sana sini, asyik berhenti tepi jalan. Kita boleh tahan, tapi anak-anak tak boleh tahan. Dan beli kereta barulah. Punya sayang kat kereta. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan bas langgar daripada belakang. Kita tengah berhenti, jalan tengah jam atas highway, bas langgar daripada belakang. Orang Penang, nasib baik bukan orang tempat ni. Orang Penang dia langgar. Naik bas, dia langgar saya, hancur kereta belakang. Saya keluar, nak buka pintu tak boleh. Pintu, saya tak boleh, saya kena keluar pintu sebelah. Saya keluar, driver bas tu pun keluar, dia kata, saya minta maaf lah encik, dia kata, saya bukan tak tekan brek, saya dah sampai berdiri dah tekan brek, dia tak mau berhenti juga bas ni. Tuan-tuan, masa tu saya sabarlah, saya kata, sebab dia pakcik tua kan. Saya kata tak apalah pakcik, nak buat macam mana, dah benda dah jadi, saya nak marah pun benda dah jadi. Tu sekali lah Allah Ta'ala uji saya. Kali kedua nak claim insurans dia langgar belakang kan. Saya kena claim lah insurans dia, kena claim lah takaful dia, sebab dia yang salah. Takaful bas ni rupanya susah nak claim. Ejen takaful saya telefon, dia kata, Ustaz, kereta Ustaz ni dah dekat sebulan duduk dalam bengkel, tak boleh cat. Sebab apa? Dia punya takaful tak approve lagi, sebab dia pengangkutan awam. Kalau kita biar lama ni berkarat kereta ni. Jadi saya cadang, Ustaz, kita claim takaful Ustaz je lah, tapi NCD hilang lah. Maksudnya dia punya road tax akan mahal. Saya kata tak ada cara lain ke? Tak ada Ustaz, ini je lah option yang kita ada. Kau tak akan tersadar kereta ni lama lagi. Saya kata buatlah. Sakit hati tak? Dah lah kita kena langgar, kita kena bayar lebih. Sakit hati tuan-tuan. Tapi teringat, ini sebenarnya mungkin proses Allah Ta'ala nak buang dunia daripada jiwa. Duk sayang sangat kat kereta, Tuhan bagi hancur kereta tu. Han tengok depan mata, benda ni bukan kekal. Sebab kadang-kadang dunia ni bukan hanya lekat pada jiwa orang kaya saja. Kadang-kadang dunia lebih melekat dalam jiwa orang miskin. Ni ada satu cerita lah. Seorang Tok Syekh, dia ni duduk dekat Iraq. Dia duduk dekat Iraq. Dia ada anak murid. Anak murid dia duduk mengaji dengan dia. Tok Syekh duduk mengaji. Tiba-tiba anak murid dia kata, Syekh, bulan depan saya nak pergi haji. Oh, hang nak pergi haji ya? Nak pergi haji. Okey, kalau hang pergi haji, hang pergi dekat Mekah, ada seorang Tok Syekh, Tok guru aku dulu. Hang pergi jumpa dia, hang pergi bagi salam kat dia, hang pergi minta nasihat daripada dia untuk aku. Anak murid ni pun pergi cari Syekh Fulan bin Fulan. Pergi sampai ke Mekah, dia cari Syekh ni, dijumpa. Jumpa Syekh Fulan bin Fulan ni, tengok rumah macam mahligai, punya kaya. Dia pun masuk, dia berkenal diri, dia kata, saya ni anak Syekh sekian-sekian daripada Iraq. Dia kirim salam dan dia pesan satu benda. Apa dia? Tolong bagi nasihat pada tok guru saya ada kat Iraq tu. Syekh yang duduk kat Mekah ni, dia bagi tahu dekat anak murid ni, dia kata, hang tolong pesan dekat dia, buang dunia daripada jiwa. Anak murid dia balik garu kepala. Buang dunia kok mana? Tok guru aku kat Iraq tu miskin. Yang ada dalam rumah dia tu satu hamparan tika dengan kolej satu. Tahu kolej? Orang Kedah panggil kolej kan? Cebok. Kan? Kalau Johor cebok ni lain sikit. Kita belah utara ni cebok boleh terima lah. Kan? Jadi dia ada satu cebok, kolej untuk minum tu, teko lah. Kita panggil teko. Teko. Dengan satu tika untuk dia tidur. Dia balik-balik, dia garu kepala. Sampai-sampai dekat Iraq, dia jumpa balik Syekh dekat Iraq tu. Dia kata, saya dah pergi jumpa dah tok guru dekat Mekah tu. Jumpa dah? Jumpa. Dah bagi salam aku dah? Dah. Kan? Jadi, dah minta pesanan? Dah. Dia pesan apa? Dia pesan suruh buang dunia daripada jiwa Tok Syekh lah. Saya pun duk heran, dalam rumah ni bukan ada apa, Syekh pun miskin. Anak murid cakap terang-terang lah. Tegak-tegak dia cakap, miskin.
Yang ada saya nampak tikar satu, kolej satu, teko satu. Dia kata pesanan dia betul. Pasal apa? Betul ke Syekh? Betul. Sebab aku sayang kat teko aku ni. Ni je teko yang aku ada, dia kata. Bangun-bangun tengok teko dulu. Bangun tidur, tengok teko dulu ada ke tak ada. Punya sayang dekat teko. Itu bahaya. Sebab dia kata, ini pesanan bagus, saya kena buanglah teko ni daripada jiwa saya. Keterikatan pada dunia tu kadang-kadang terlalu kuat. Maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi musibah kat kita. Dan yang ketiga tuan-tuan, Allah Ta'ala nak peringat kita, dunia ni sementara je. Dia bukan kekal. Dia tak kekal. Sebab kadang-kadang kita hidup lama sangat dalam dunia ni. Kita rasa macam dunia ni lama sangat. Padahal dunia ni sekejap je. Kan? Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW pernah tidur di satu tikar. Naman Nabi SAW ala hasir. Nabi tidur di atas tikar. Fajalasa wa qad athara fi janbih. Kemudian Nabi bangun. Ibnu Mas'ud kata Nabi bangun daripada tikar tu. Dekat badan Nabi ni ada kesan-kesan daripada tikar yang kasar. Kata orang Perak ni berbirat. Orang Kedah kata apa? Berat je orang, no? Berbirat. Lepas tu sahabat ni kesian tengok. Dia kesian tengok Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, alam nattakhidh laqa wita'a. Ya Rasulullah, boleh tak kami doa belikan tilam, buatkan tilam untuk engkau. Tilam ni selesa lah sikit, dia lembut, tak adalah kasar sehingga terkesan dekat badan. Maka Nabi kata, mali walid dunia, apa kaitan aku dengan dunia? Ma ana illa karakibin istadhalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Tidaklah aku ini melainkan, tidaklah aku dalam dunia ni melainkan orang yang menunggang kenderaan, menunggang tunggangan, berlindung, berteduh kejap di bawah pokok, kemudian akan pergi meninggalkannya. Itulah perumpamaan yang Nabi kata kita hidup dalam dunia ni sekejap je. Dunia jangan ingat kita duduk lama. Jadi bila kena musibah ni kita teringat, oh dunia ni sekejap. Tak lama mana pun dalam dunia ni, sekejap saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan, bila Allah bagi musibah, dia nak suruh kita ingat yang kita ni lemah. Kadang-kadang kita sombong. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita bongkak. Baru dapat kerja jadi pegawai dah sombong. Baru dapat kerja pangkat sikit kita dah mendongak. Konon kita berkuasa. Tapi kita jangan lupa, setiap masa kita berada di bawah kuasa Allah. Anytime Allah Ta'ala boleh binasakan apa yang kita ada. Kan? Anytime Allah Ta'ala boleh binasakan. Kerana semua tu di bawah kuasa Allah. Sekelip mata Allah Ta'ala boleh hilangkan kita. Sekelip mata Allah Ta'ala boleh ambil harta yang dibagi pada kita. Yang kita sombong sangat tu. Jadi bila turun saja musibah, kita teringat, ush, aku ni lemah. Allah Ta'ala hantar air je, kita tak boleh buat apa dah. Kan? Allah Ta'ala hantar virus yang tak nampak pun, 2 tahun kena kurung kat rumah, bayang. Kan? Allah Ta'ala hantar virus je. Allah Ta'ala hantar angin pun kelang kabut dah kita. Hantar air, kelang kabut dah kita. Belum lagi Allah Ta'ala hantar neraka. Na'udzubillahi min dhalik. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di antara hikmah musibah ni, Allah Ta'ala nak bagi kita ni rasa nikmat dalam ibadat. Nikmat dalam ibadat. Tuan-tuan, masa kita senang, agak-agak semayang kita khusyuk habis ya? Agak-agak doa kita tu sungguh-sungguh ya? Tak payah jawab kuat-kuat. Jawab kat diri sendiri. Balik ni letak tangan atas kepala sebelum tidur, sebelum lena tu, tanya diri sendiri, aku ni masa senang dulu doa agak-agak khusyuk tak? Kadang-kadang Pak Imam doa kita amin je, amin, amin, sambil tengok handphone. Okay? Kadang-kadang kalau semayang seorang-seorang, ya Allah ya Tuhanku, dalam hati kata, akasia dah start. Ya Allah, aku minta yang macam semalam sudahlah, amin.
Nampak? Kadang-kadang lah, bukan semua. Cara minta waktu kita senang dengan cara doa waktu kita susah beza. Masa kita kena musibah, betul, tak ada siapa minta musibah. Tak ada siapa minta. Tapi bila Allah bagi, waktu tu doa kita macam mana? Syok tak doa waktu tu? Syok. Waktu tu doa sangat nikmat. Sebab kita tahu tak ada siapa boleh hilangkan musibah kita ni melainkan hanyalah Allah. Waktu tengah cuci rumah, dengar bunyi guruh dekat langit. Dengar bunyi petir dekat langit. Harap pada Tuhan, ya Allah, jangan turun lagi lah banjir ni. Aku baru cuci rumah ni, wahai Tuhan. Duk cuci lumpur kan? Tuan-tuan, kita semua sama. Sebab itu Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata, yadkhulul fuqara al-jannata qabla al-aghniya 500 atau 500 sana. Atau kama qala. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, orang miskin masuk syurga dulu sebelum orang kaya 500 tahun. Sebab apa? Sebab orang miskin kena uji. Orang miskin ni dia kena uji. Dia bergantung pada Allah Ta'ala tu kuat. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Dalam hadis Nabi kata, adakah kamu sangka kamu akan dibantu ataupun dibela ataupun diberikan kemenangan melainkan dengan orang miskin di kalangan kamu, orang lemah di kalangan kamu? Sebab apa? Sebab doa orang miskin. Orang miskin bila doa, sebab dia susah, tak ada siapa dia nak bergantung harap. Rezeki tak cukup, minta pada Allah. Maka sebab tu bila kena musibah, Allah nak bagi kita nikmat dalam berdoa. Masa tu syok doa. Solat pun sujud lama. Orang ingat, sihat ke tak Pak Haji ni? Tak bangun-bangun. Dia doa dalam sujud dia. Kan? Dia tak bangkit daripada tempat dia salat, sejadah, dia tak bangkit. Lambat bangkit. Sebab apa? Sebab dia doa pada Allah. Masa tu sedap doa. Dan saya juga pernah mengalami suasana tak ada siapa nak bergantung harap. Saya belajar kat Jordan, tuan-tuan dan puan. Bawa anak seorang. Anak demam, kena sawan. Berbuih-buih mulut. Duduk kat negara Arab. Sawan dalam bahasa Arab pun aku tak tahu. Bawa pergi hospital, doktor tanya kenapa. Saya tak tahu perkataan sawan apa dia. Saya terpaksa describe. Doktor kata ni tashannuj. Baru kita tahu. Kita buka kitab. Mana ada sawan dalam kitab-kitab buku-buku fiqh ni. Kita sebut masru' lah kan. Tapi dalam istilah moden dipanggil tashannuj. Masa tu dah lah esok nak periksa. Malam isteri dalam pantang, anak nombor 2 baru lahir. Anak demam tengah-tengah malam. Sejuk. Suhu negatif 2. Pukul 3 pagi dia sawan. Tuan-tuan, masa tu saya pergi surau, saya doa, saya menangis. Family tak ada. Yang ada 2 orang saya dengan isteri. Anak-anak kecil lagi. Family tak ada, kawan-kawan tidur. Maka pada masa tu kita rasa macam sedap doa tu. Nikmat salat tu. Salat malam tu nikmat sungguh. Itulah yang tuan-tuan sedang alami. Kan? Dan yang seterusnya saya pun tak ingat dah poin berapa ni. Banyak orang nak bercakap. Berapa lama Ustaz? Allah bila memberikan kita musibah, dia bukan hanya beri pahala. Dia beri pahala yang gandanya. Kalau kita mampu beribadah, waktu susah ni, pahalanya seperti mana hijrah kepada Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Kama qala, ibadat pada waktu susah seperti mana hijrah kepadaku. Pahalanya. Kerana sukar pada waktu tu, tapi kita boleh melazimi ibadah, melazimi amal saleh. Dan memberi peluang. Musibah yang turun pada tuan-tuan dan perempuan, memberi peluang kepada orang ramai untuk buat pahala pula. Bukan hanya tuan-tuan dan perempuan je dapat buat pahala. Kami-kami yang tolong ni pun mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan dapatlah pahala. Kan? Bila kami dengar berita Baling kena banjir, Ustaz Reza lah, dia mesej saya, dia kata, dia WhatsApp saya lah, dia kata, Assalamualaikum Rora, dia kata, boleh tak kita lancarkan kempen untuk bantuan Baling?
Saya kata boleh kita nak guna you punya Facebook. Kebetulan Facebook saya ni ramai sikit orang baca. So saya kata boleh pakai lah. Jadi kita kempen untuk bantuan ni 3 hari. 3 hari kita kempen, kita buka ruang siapa-siapa nak bantu. Tuan-tuan, tak disangka-sangka kita dapat kutipan 3 hari melalui Facebook saya dan Facebook lokal. Facebook Dr. Kamilin ada? Facebook Dr. Kamilin sekali. Sebab Dr. Kamilin pun penasihat Global Ihsan juga. Kita berjaya himpunkan RM280,000. Alhamdulillah. Tapi duit ni bukan duit lokal. Kita hanya urus, kita buka ruang, kita buka peluang. Duit ni duit orang ramai. Jadi, bila duit tu dah ada pada kami, pening pula kita nak bagi. Macam mana nak bagi? Ni banyak sangat. Jadi Haji Hamid kata, duit orang ni jangan simpan lama-lama. Nak cari tarikh saya kosong, nak cari tarikh yang lain-lain ni pun free. Lambat sikit lah, sebab tu hari ni baru kami sampai. Jadi Alhamdulillah, kita berjaya himpunkan. Saya ucap terima kasih banyak pada Ustaz Sobri kita, kepada Ustaz Ashhan kita, kerana bantu kami untuk menyampaikan bantuan pada pagi ini. Kami menyediakan platform, kami menguruskan dan kami menyampaikan. Bantuan ni datang daripada orang ramai. Bersama dengan KUIP lah, sebab saya kerja di KUIP. Sebab tu ada staf-staf KUIP datang ni. Kita pun buka di Perleh, kita buka kempen untuk mangsa banjir. Alhamdulillah kita pun dapat sikit. Dan sedikit jamuan pun kita sediakan bersama dengan kawan-kawan kita daripada lokal yang memberikan sumbangan untuk tuan-tuan dan perempuan dapat jamuan pada pagi ni. Jadi Alhamdulillah, orang Malaysia ni pemurah. Bila kita, saya yakin dan percaya bukan hanya NGO Global Ihsan je. Saya tengok tadi Peduli Insan pun ada. Mungkin sebelum ni ada NGO yang lain juga datang. Sebab tu saya sebut, saya kata zaman ini zaman di mana kerajaan bila nak bagi bantuan bukan kerajaan sendirian, dia dibantu oleh masyarakat sivil. Masyarakat sivil sekarang ni dah boleh bergerak tanpa tunggu siapa-siapa. NGO boleh bergerak. Kerajaan bagi bantuan, tapi NGO pun boleh bergerak. Alhamdulillah. Walaupun 280,000 tu taklah sampai juta, tapi bagi kami ia merupakan satu jumlah yang kami rasa Alhamdulillah bolehlah dibanggakan dengan pencapaian rakyat Malaysia ni. Begitu prihatinnya mereka dalam menyalurkan sumbangan kepada mangsa banjir. Jadi mudah-mudahan bantuan yang kami salurkan ini, yang kami serahkan ini, tuan-tuan gunakan dengan sebaiknya. Walaupun tak banyak, tetapi sedikit memberikan keringanan kepada musibah yang tuan-tuan dan perempuan sedang alami. Dan kita ada juga bagi sedikit sumbangan sejadah yang mana insya-Allah setiap keluarga akan diberikan satu. Dan tuan-tuan dan perempuan, Kolej Universiti Islam Perlis bergerak di bawah dana Majlis Agama Islam Perlis. Saya baru dilantik menjadi rektor di Kolej Universiti Islam Perlis. Orang tak faham rektor tu apa dia? Rektor ni kira macam pengurus lah. Dekat kolej tu saya lah yang ketuanya, yang menguruskan semuanya. Alhamdulillah. Jadi setelah berbincang dengan ahli-ahli pentadbiran di Kolej Universiti Islam Perlis, kita setuju untuk memberikan peluang kepada anak-anak baling yang diuji dengan musibah banjir ni. Kita bersetuju nak menyediakan 5 kerusi. Siapa yang nak belajar di Kolej Universiti Islam Perlis, kita taja dengan biasiswa. Jadi siapa-siapa yang ada anak-anak baru lepasan SPM, baru lepasan STPM, lepasan STAM, lepasan diploma yang tak ada tempat nak sambung, boleh datang ke Kolej Universiti Islam Perlis. Kita bagi bantuan, kita bagi biasiswa beserta dengan duit poket bulanan. InsyaAllah belajar secara percuma. Ini daripada Majlis Agama Islam Perlis lah. Jadi kami menguruskan, kalau ada siapa-siapa yang nak berminat, ada anak-anak berminat nak datang belajar di Perlis, bagi tahu. InsyaAllah kita akan uruskan. Hanya 5 tempat sajalah. Siapa first come first serve lah. Nanti boleh bagi tahu dekat staff Kolej Universiti Islam Perlis tu, nanti bagi tahu. Ya, insya-Allah kita di Kolej Universiti Islam Perlis kita memartabatkan sunnah Nabi SAW. Kita junjung Quran dan kita junjung sunnah Nabi SAW. Al-Quran dan sunnah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu je lah ucapan saya pada pagi ini. Ini bukan ceramah. Ini hanya ucapan kira macam pengenalan je daripada saya.
Mudah-mudahan saya doakan agar tuan-tuan dan puan-puan diberikan kesabaran, diberikan kekuatan supaya bangkit semula sebagai manusia mukmin yang lebih kuat insya-Allah. Dan doakan kami di Global Ihsan dan juga di Kolej Universiti Islam Perlis mudah-mudahan dapat terus menyumbang untuk umat. Jadi saya berhenti di sini dulu, minta maaf salah dan silap, minta maaf jika ada terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Ruzaimi atas nasihat dan juga panduan pada kita ketika mana kita menghadapi musibah. Alhamdulillah dengan tazkirah ataupun peringatan yang diberikan tadi menyuntik semangat kita untuk benar-benar menjadi seorang mukmin, benar-benar menjadi seorang muslim. Orang mukmin ni seperti mana yang disebutkan, memangnya keadaan dia macam tu. Nak cerita kata orang mukmin, orang Islam, sebenarnya yang itulah sifat dia. Walau bagaimanapun keadaan kita